Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita bersama-sama, alhamdulillah, dalam suasana majlis ilmu. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung bincangan kita tentang tadabbur surah Yasin, siri yang kedua insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Tafaqquh Fiddin Masjid Hasanah kerana memberikan peluang, dan juga terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada pagi ini dalam keadaan mungkin pelbagai keadaan kita sekarang ini dalam tempoh PKP ini, tetapi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan dan juga manfaat yang boleh kita ambil sebagai bekalan dalam kehidupan kita ni insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita telah membincangkan ataupun saya telah membincangkan tentang mukaddimah bagi surah Yasin. Kita dah sebutkan dari sudut latar belakang, yakni bagaimana kedudukan surah Yasin ini ketika mana ia diturunkan kepada Nabi SAW. Kita sebutkan juga bagaimana kedudukan surah Yasin ini di dalam mushaf, apa hikmah kedudukan perletakan surah ini pada kedudukan nombor-nombornya yang tertentu. Dan juga kita telah bincangkan juga tentang tema-tema besar di dalam surah Yasin, yang mana temanya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kebolehan, kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan sesuatu yang telah mati, yang sekaligus membenarkan hari kiamat, benarkan bahawa adanya hari kiamat. Baik, kemudian kita dah sebutkan tentang tema-tema sampingan, yang ini dalam surah Yasin ini juga ada menceritakan tentang dakwah Nabi SAW, ada menceritakan tentang kandungan Al-Quran, membenarkan risalah Nabi SAW dan kerasulan Nabi SAW, dan juga kita dah sebutkan tentang hikmah daripada penamaan surah Yasin, kenapa dinamakan dengan jantung Quran. Jadi kita dah sebutkan sedikit sebanyak juga tentang makna Yasin yang disebutkan oleh para ulama, dan kita dah bincang secara keseluruhan tentang huruf-huruf yang disebut sebagai huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang dibaca secara terpisah. Baik. Jadi pada hari ini kita sambung bagi ayat yang kedua daripada surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah Yasin, wal Qur'anil Hakim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini maknanya adalah demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh. Jadi pada ayat yang ringkas ini, ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, untuk Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan Al-Quran itu, banyak perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ada sebut Al-Quran, ada sebut Al-Kitab, ada sebut Az-Zikr dan sebagainya. Kita akan sebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran di sini. Dan juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat Al-Quran ini dengan pelbagai sifat. Dan antaranya adalah sifat hakim. Baik. Baik. Yang pertama ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan sumpah Al-Qasam dalam Al-Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat yang kedua ini dengan Allah menyatakan sumpah. Waw itu adalah huruf sumpah. Wal Qur'anil Hakim. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan belajar bersama pada pagi ini, ini bukan sekadar kita meneliti pada perkataan ataupun ayat tertentu sahaja, tapi kita membincangkan secara konsep.
Ini berada di dalam ulumul Quran. Jadi apa peranan dan kenapa ia didatangkan? Jadi sumpah di dalam Al-Quran mempunyai perkara-perkara ataupun ada perkara yang mungkin kita boleh teliti berkaitan dengan sumpah. Yang pertama adalah berkaitan macam mana kita nak kenal sumpah. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan kita tahu bahawa ini adalah sumpah ataupun qasam dalam Quran. Antaranya adalah cara kita mengenali huruf-huruf sumpah. Iaitulah huruf-huruf sumpah dalam Al-Quran ada 3. Iaitu huruf waw, huruf ba dan juga huruf ta. Cuma satu perkara yang perlu kita teliti dalam kita nak memahami perkataan yang mana menunjukkan kepada sumpah, ini yang didahulukan dengan huruf-huruf sumpah, tak semestinya huruf-huruf itu dia merujuk kepada sumpah. Bagaimana? Ini sebagai contoh huruf waw. Dalam Al-Quran huruf waw ni ada banyak dia punya peranan dia. Jadi ada waw yang mana disebut sebagai waw sumpah, ada waw yang disebut sebagai waw yang menunjukkan makna dan. Ini bukan sumpah. Kalau kita tengok dari sudut terjemahan pun, waw di sini bukan makna dan Al-Quran, tetapi demi Al-Quran yang menunjukkan kepada sumpah. Jadi kita nak faham sumpah ini dan nak ketahui perkataan ataupun ayat itu mengandungi sumpah, dia mestilah juga berbalik kepada konteks ayat itu. Selain daripada huruf, dia juga kena kembali kepada konteks ayat tersebut. Dan konteks di sini adalah konteks sumpah yang waw, huruf waw. Contoh yang lain selain daripada wal Quranil Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asri. Di dalam surah dalam juzuk Amma banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asr. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadduha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasyamsi wadduhaha wal laili idza saja dan sebagainya, yang mana menunjukkan kepada sumpah. Baik. Jadi kalau kita tengok huruf ba sebagai contoh, huruf ba juga mempunyai pelbagai peranannya di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ba dalam bismillah bukanlah huruf sumpah, tetapi dia merujuk kepada isti'anah ataupun isti'anah. Ini bantuan, kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu. Dan kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ta. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah. Assalamualaikum. Suara terputus-putus . Sekarang ni boleh dengar ke? Dengar. Dengar Maaf Dengar. Baik. Ya. Baik. Maaf, kita sambung balik. Baik. Huruf-huruf sumpah dalam Al-Quran ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan dan juga ayat berkaitan dengan sumpah, dia mempunyai 2 elemen yang penting. Ini yang pertama adalah muqsamu bihi, yang merujuk kepada yang disumpah dengannya, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai muqsamun alaih, yang disumpah berkenaannya. Okay. Sebagai contoh, kalau kita ambil dalam surah wal asr yang paling pendek, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal asri. Makna kata waw itu adalah huruf sumpah. Yang disumpah dengannya itu maknanya objek ataupun perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengannya. Ya, inilah masa.
Al-asru. Al-asru itulah yang disebut sebagai muqsamu bihi, yang disumpah dengannya. Adapun yang disumpah dengannya ini dia mempunyai syaratnya. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW sebut, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Dalam hadis. Ini sesiapa yang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, maka ia telah kafir ataupun musyrik. Ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan lafaz Allah ataupun dengan lafaz Rabb, yang mana menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan makhluk-makhluknya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan masa yang merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pencipta sekalian makhluk. Adapun bagi kita manusia, kita nak bersumpah, maka sumpah itu hanyalah boleh dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu elemen ataupun perkara yang disumpah dengannya. Kalau wal asr ini menunjukkan kepada masa. Yang kedua adalah muqsamun alaih, yang disumpah berkenaannya. Ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu, maka dia ada yang disebut sebagai jawabul qasam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya. Jadi kalau contoh wal asri, huruf dan al-asri itu adalah antara muqsamu bih dan juga muqsamun alaih. Sebagai contoh, kalaulah kedai, jadi mungkin memperolehi keuntungan, keuntungan daripada hasil jualan. Tetapi tiba-tiba kita pergi mengatakan kepada peniaga ni, kata kepada mereka, kamu ni sebenarnya rugi. Maka lelaki yang berniaga ni ataupun orang yang berniaga ni, dia kata tak, saya tak rugi. Ni saya ada duit ni, ada keuntungan daripada hasil jualan. Maka kita kuatkan lagi mengatakan bahawa tak, saya bersumpah bahawa kamu ni memang rugi. Ini nak berikan gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, maaf ya, line saya ni okey ke? Boleh dengar dengan baik ke? Kadang-kadang okey, kadang-kadang tersangkut juga, Ustaz. Terlalu hilang-hilang juga. Tidak stable. Kadang-kadang tersangkut ya? Ini tengah sangkut ni. Selalu hilang-hilang. Tenggelam Saya cuba tutupkan tenggelam timbun. Tenggelam timbun. Kalau macam boleh ke kalau saya ambil sikit masa untuk saya nak restart balik supaya boleh ya? Minta maaf banyak. Minta maaf banyak. Sekejap ya. Al-Quran ataupun terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kerasulan Nabi SAW, maka didatangkan dengan sumpah supaya menghilangkan syak. Yang ketiga, ini golongan yang mana mereka ini belum beriman, tetapi mereka ini bukan memusuhi risalah, cuma mereka masih banyak keraguan-keraguan yang tak dirungkaikan, maka didatangkan sumpah ini menolak keraguan. Dan yang keempat adalah bagi orang yang mana tak beriman dan mereka ini memusuhi risalah, maka didatangkan sumpah untuk menegakkan hujah
supaya mereka ini tidak lagi boleh berhujah. Yang ini tak ada hujah dah nak menolak kebenaran risalah Al-Quran dan juga Nabi SAW sebagai pembawa risalah. Jadi itu adalah peranan sumpah. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan tertanya apa beza antara syak dan juga keraguan. Yang ini macam sama, menolak keraguan ataupun menghilangkan syak. Baik, di dalam kita sebutkan peratusan keyakinan dan juga ketidakyakinan seseorang terhadap sesuatu berita ataupun perkara, dia ada beberapa peringkat. Ini peringkat yang pertama yang kita sebut sebagai yakin, yang paling tinggi. Dan yakin itu pula dia ada ainul yakin, dia ada ilmul yakin, tetapi paling tinggi kita letakkan adalah keyakinan. Kita katakan 100% lah keyakinan. Bawah daripada yakin disebut sebagai zon, iaitu sangkaan yang lebih banyak terhadap kebenaran. Boleh kita katakan 75%. Ini keyakinan, ada sikit-sikit benda-benda yang mungkin bukan tidak yakin tetapi tidak sepenuhnya yakin. Ini disebut sebagai zon. Dan di bawah az-zon disebut sebagai syak. Yang ni 50-50. Syak ni kita boleh katakan 50-50. Yang ni yang kita sebutkan menghilangkan syak. Yang ni maknanya dia beriman. Tetapi mungkin disebabkan barunya beriman, sebab sahabat Nabi SAW sendiri pun dia ada peringkat-peringkat. Ada orang yang benar-benar sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang baru masuk Islam. Yang ni ada syak, ada perkara-perkara yang belum lagi jelas. Tetapi dia bukan nak menolak. Dan ada di bawahnya syak, itu disebut sebagai waham. Waham ini maknanya tak jelas itu lebih banyak daripada jelas. Kita boleh katakan 25%. 25% jelas, 75% tak jelas. Dan di bawah waham ini yang paling meragukan, ini keraguan yang paling rendah adalah raib. Disebut sebagai raib. Sebab itu Al-Quran Allah SWT sebut la raib. Walaupun 0% tidak ada langsung keraguan terhadap Al-Quran. Jadi itu perbezaan itu. Supaya kita faham kenapa menghilangkan syak ataupun menolakkan keraguan. Maknanya menolak keraguan ni mungkin berada pada tahap 25% yakin, 75% tak yakin, ataupun mungkin 0%. Yang ni dia mungkin tak menahu tentang risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka didatangkan sumpah untuk membenar dan meyakinkan bahawa ini adalah satu benda yang benar. Baik. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang kedua adalah wal Quranil Hakim. Yang ini kalau kita melihat kepada perkataan Al-Quran itu sendiri, perkataan Al-Quran tidak pernah digunakan oleh orang musyrikin ataupun orang Quraisy pada ketika itu. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah gabungan daripada perkataan qara'a, qaf, ra, alif ataupun hamzah, dan alif nun. Qara'a plus alif nun yang menjadi Quran, yang kita sebut sebagai Quran. Yang mana sesuatu perkataan ketika mana ia ditambah dengan alif nun, maka dia menunjukkan kepada satu benda yang bersangatan, satu benda yang berlebihan. Yang ini sebagai contoh kita katakan korban. Yang ini yang kita nak nak sampai lah beberapa tak lama lagi tentang ibadah korban. Ibadah korban itu adalah penulisannya qaf ra ba plus alif nun. Qaraba alif nun. Ini menunjukkan kepada korban. Yang mana maksud qaraba ini adalah dekat, taqarrub. Cara kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah korban. Dan ibadah korban itu adalah ibadah yang sangat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang lain, Ramadan. Ramadan yang mana maksud Ramadan. Ramadan yang ini menunjukkan kepada kepanasan, panas. Bila tambah alif nun, maka dia menunjukkan kepada kepanasan yang sangat. Panas yang sangat. Jadi begitulah juga dengan Al-Quran. Ketika mana
Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama kitab yang diturunkan ini adalah Al-Quran, perkataan Quran itu sendiri tak pernah digunakan oleh masyarakat sebelumnya. Kenapa? Kerana sebelumnya tidak ada kitab yang dibaca selalu dan berulang-ulang kali. Qira'a kan baca. Bila bertambah dengan alif nun yang maksud bahawa kitab ini dibaca selalu, dibaca berulang-ulang kali. Dan kita tengok sampai ke hari ini pun tidak ada kitab yang mana usianya itu 1400 tahun. Kalau ada pun kitab-kitab yang lama, kitab-kitab itu tak dibaca lebih daripada mungkin, kalau kata paling-paling banyak mungkin 7-8 kali. Tapi Al-Quran ini adalah satu kitab yang tak pernah jemu dibaca oleh sesiapa pun pada waktu mana pun, pada bila-bila masa pun, di tempat apa pun. Maka sebab itu nama Quran itu sendiri adalah satu keunikan. Sebagaimana nama Nabi SAW, yang mana nama Nabi Muhammad, yang mana sebelum Nabi SAW tidak ada orang yang mana bernama Muhammad. Ini satu keunikan kepada Al-Quran. Baik. Jadi istilah Al-Quran ini, kata akarnya adalah qira'ah, yang mana berbeza dengan tala. Yang ini kita sebutkan qira'atul Quran, dan kita sebut dengan tilawatul Quran. So apa beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qira'ah, yakni Quran, ataupun tilawah, tala. Baik. Ya, ini dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan qira'ah, maksud qira'ah ini adalah dia lebih umum kepada semua jenis bacaan. Tak semestinya pada sesuatu yang tertulis ataupun tidak. Yang ini makna qira'ah ini, membaca ini adalah membaca kepada sesuatu bacaan, sama ada bacaan itu tertulis ataupun tidak tertulis. Ini dia lebih umum. Mungkin kalau dalam bahasa Inggeris saya sebut di sini adalah read. Baca dengan maksud read. Ini baca di sini menunjukkan bahawa baca, mungkin kita baca tulisan ataupun kita baca manusia. Kita baca pergerakan dia, kita baca dia punya body language. Kita sebut baca. Tetapi tala ni lebih sesuai digunakan kepada sesuatu pembacaan yang tertulis. Ini menunjukkan, kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh sebut sebagai recite. Ini maknanya bila kita nak sebutkan tala ataupun nak disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut yatlu alaihim ayati, yatlu alaihim, ini membaca ayat. Jadi yatlu ini menunjukkan kepada membaca Al-Quran yang tertulis, Al-Quran yang mempunyai huruf-huruf yang tertulis, recite Al-Quran. Baik, itu beza. Sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW, ketika mana permulaan ayat diturunkan kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sebut iqra. Allah tak sebut utlu. Kenapa? Kerana Nabi SAW 40 tahun yang dikenali sebagai Nabi yang ummi. Nabi yang antara maknanya ummi itu adalah Nabi yang buta huruf, yang tidak mampu untuk membaca tulisan. Kita dah sebutkan pada 2 minggu yang lepas. Jadi makna iqra' ni adalah juga Allah Subhanahu Wa Taala yang ni suruh Nabi SAW membaca dari sudut pengamatan. Pengamatan Nabi SAW terhadap alam. Kerana kita tahu bahawa sebelum Nabi SAW nak menerima wahyu, Nabi banyak bersendirian di Gua Hira. Sebab apa? Nabi melihat keadaan masyarakat yang mana Nabi rasa perlu buat sesuatu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yakni baca, yakni baca dari sudut bukan sekadar membaca Al-Quran yang dibacakan kepada Nabi SAW, tapi baca, yakni melihat kepada gambaran ataupun suasana yang berlaku pada ketika itu, dengan mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa pada ayat yang kedua surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal Quran, tidak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal kitab? Kerana dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan tala ni, yatlu ni, kebiasaannya datang dengan yatlu kitab ataupun yatlu ayat.
Tapi kalau Quran maka qara'a, perkataan qara'a. Jadi kita sebutkan dah tadi bahawa makna Al-Quran ini tak semestinya sesuatu kitab yang dibaca. Nabi SAW sendiri, ketika mana Al-Quran turun kepada Nabi SAW, Nabi tidak membaca dengan melihat kata apa, teks. Tak baca lihat teks. Bagaimana kita baca Yasin wal Quranil Hakim, tak. Cara Nabi SAW belajar daripada Jibril adalah Jibril baca kepada Nabi SAW dan Nabi dengar, terima seolah secara live. Ini kita bayangkan kalau kita contoh berada bercakap live di depan penonton sebagai contoh. Yang ini kita tak ada catatan dan kita tak pernah buat catatan. Kalau kita buat nota, mungkin sebelum kita nak berucap kita buat nota. Mungkin kita boleh susun nota tu dalam fikiran kita. Ini Al-Quran ini turun secara live yang mana tak dicatat oleh Nabi SAW sebelum ia diturunkan. Dan yang lebih menariknya, dengan tidak ada catatan itu, tidak ada pula kecacatan. Maknanya, Al-Quran ini, ketika mana Nabi SAW membacakan kepada para sahabat, Nabi baca seolah secara live. Tanpa ada catatan, dan tanpa ada catatan itu pula tidak ada kecacatan. Boleh faham? Jadi manusia, bila mana dia bercakap, macam saya sendiri, saya tengah bercakap. Kadang-kadang kita tersasul, mungkin kadang-kadang kita terfikir nak pilih perkataan yang baik. Kadang-kadang mungkin kita bercakap di awalnya bertentangan dengan di akhirnya. Kalau kita menulis pun kadang-kadang mungkin kita menulis dalam sesuatu permulaan mukadimah, mungkin di akhir kita berlawanan dengan apa yang kita tulis di awal. Mungkin boleh berlaku. Itu ketika mana kita menulis. Apatah lagi ketika mana kita bercakap. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan Al-Quran yang menunjukkan bahawa ia satu kitab yang turun secara live tanpa ada catatan dan ia pula tidak ada kecacatan. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini satu kitab yang sangat menarik dan sangat ajaib. Kehebatan Al-Quran itu, perkataan Al-Quran itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran wal Quranil Hakim. Yang mana saya sebutkan tadi bahawa sifat-sifat Al-Quran di dalam Al-Quran ini pelbagai. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada perkataan Al-Quran dalam surah Yasin ini dengan sifat Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Ini kita boleh sebutkan sekurang-kurangnya ada 3 makna. Makna yang pertama adalah keterikatan, hakama. Yang ini dia seolah-olah macam dia terikat dengan sesuatu. Jadi maknanya Al-Quran ini terikat dari sudut susunan hurufnya. Ini kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan Yasin, huruf-hurufnya. Bagaimana terikatnya di antara ayat yang satu ayat dengan satu ayat. Kalau sebelum ni kita sebutkan bagaimana ayat yang pertama dalam surah Yasin ada kaitan dengan ayat 83 surah Yasin. Dan kita akan tengok nanti ini bagaimana ayat yang kedua wal Quranil Hakim ada kaitannya dengan ayat innaka laminal mursalin, ada kaitannya dengan ala siratal mustaqim. Ini berkaitan di antara ayat dengan ayat. Surah sebelum ni kita dah sebutkan apa kaitan surah Yasin dengan surah Fatir, surah Yasin dengan surah Fussilat, surah Yasin dengan dari sudut penurunan surah Jin dan juga surah Furqan. Yang ini apa perkaitan di antara surah, dan kita nampak bahawa surah-surah ataupun ayat-ayat Al-Quran, susunan ayat dan susunan huruf Al-Quran dia mempunyai keterikatan. Itu antara makna hakim. Tuan-tuan dan puan-puan akan melihat lebih jelas nanti bila mana kita pergi pada perbincangan surah Yasin yang mana dia sangat terikat ayat-ayat dia. Yang kedua, makna hakim ini juga bermakna ketepatan. Ini ketepatan ini adalah berkaitan dengan dari sudut uslub, bahasa, pemilihan perkataan. Saya dah sebutkan tadi kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal Quran. Kerana yang pertamanya orang musyrikin ini mereka belum kenal Alkitab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut alif lam mim zalikal kitab. Kerana apa? Kerana surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah.
Ini ditujukan antaranya juga kepada orang Yahudi. Mereka mengetahui Alkitab. Dan Al-Quran, yang mana perkataan Al-Quran lebih sesuai kepada orang musyrikin. Pada permulaan ketika mana wahyu diturunkan, nak menunjukkan kehebatan Al-Quran, yang mana bukanlah daripada Nabi SAW. Pemilihan perkataan, uslub bahasa yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan qasam. Kenapa pentingnya sumpah itu terhadap perkataan ataupun ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga antara makna hakim juga adalah yang menunjukkan kepada keadilan. Yang ini sebagaimana yang kita sebut hakim, dan hakim di mahkamah, yang mana menentukan perbicaraan, yang ini menentukan keadilan bagi pihak, maka itu jugalah makna hakim bagi Al-Quran. Jadi hakim yang maksud pada sifat pada Al-Quran ni maknanya Al-Quran ni menetapkan hukum-hukum kepada manusia, kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Makna kata kita hidup di dunia, ada benda yang mana kita boleh, sebagai contoh dalam bab makan, ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang tak boleh makan. Maka ia menentukan hukum-hukum kepada kita, maka itulah sifat hakimnya Al-Quran. So makna hakim itu sendiri ada 3 makna sekurang-kurangnya. Baik. Kemudian bila kita sebut perkataan hakim yang mana keseluruhannya dan juga terjemahannya kita boleh katakan dengan makna kebijaksanaan. Yang ini bila ada percakapan yang terikat di antara satu sama lain, percakapan yang tepat dari sudut uslub dan pemilihan perkataan yang mana dia bersifat sifat yang adil, maka kita kumpulkan menjadi makna hakim itu sendiri adalah kebijaksanaan. Cumanya bila kita katakan bahawa Al-Quran ini adalah hakim, Al-Quran yang bijaksana, yang mengandungi kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini kebiasaannya diberikan kepada sesuatu yang hidup. Contoh kita katakan manusia, bijaksana. Bijaksananya manusia. Sebab apa? Sebab dia hidup. Mungkin ada haiwan yang kita nampak bijaksana. Dari sudut mungkin sebagai contoh labah-labah, bagaimana dia membina rumah dia dan sebagainya. Ini sesuatu yang hidup, maka boleh dikaitkan dengan kebijaksanaan. Tetapi Al-Quran yang mana berada dengan kita ini, Al-Quran yang berada dengan kita adalah mushaf. Mushaf ini bukanlah sesuatu yang hidup, dia adalah helaian kertas. Mushaf. Cumanya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal Quranil Hakim, ini walaupun Al-Quran ini mungkin helaian kertas, tetapi isi kandungannya itu adalah seperti mana sesuatu yang hidup. Isi kandungan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW dan kepada kita ini mempunyai ruhnya, yang mana dapat menghidupkan dan dia mampu untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi kita nak berinteraksi, bolehkah kita bercakap dengan kertas? Tak boleh. Ini tak ada respon. Yang ini kita boleh bercakap dengan manusia mungkin juga dengan haiwan. Yang ini dia faham sedikit ucapan daripada ucapan kita, boleh interaksi. Sebab apa? Sebab benda itu adalah benda yang hidup. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran yang mana walaupun dari sudut fizikalnya itu adalah helaian kertas, tetapi dari sudut kontensnya itu adalah kontens yang mempunyai roh. Sebab itu manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan rasa bahawa jiwa dia itu seolah-olah terhidup. Kerana Al-Quran itu sendiri hidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan gelaran kebijaksanaan hakim kepada Al-Quran ini sangat sesuai dengan sifat Al-Quran yang mana menghidupkan roh manusia, yang mana mampu berinteraksi dengan manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ketiga. Allah kata innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang diutuskan. Baik. Jadi kita dah sebutkan bahawa wal Quranil Hakim, waw itu adalah sumpah. Al-Quran Al-Hakim itu adalah yang disebut sebagai muqsamu bihi. Sesuatu yang disumpah dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran. Apakah muqsamun alaih? Ataupun jawab kepada sumpah itu adalah innaka laminal mursalin. Maka
Allah Subhanahu Wa Taala, selain Allah Subhanahu Wa Taala nak membenarkan bahawa risalah ini tidak ada keraguan, tidak ada kecacatan, Allah Subhanahu Wa Taala nak membenarkan juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutuskan. Seolah nak menyatakan bahawa kalau kamu tak percaya bahawa Nabi rasul, Nabi SAW adalah Rasul utusan, maka aku bersumpah dengan Al-Quran bahawa dia adalah seorang Rasul. Contoh kita kata tengah-tengah hari ni, kita lapar. Kata, wallahi aku lapar. Jadi wallahi itu adalah muqsamu bihi dan aku lapar itu adalah muqsamun alaih. Jadi dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan wal Qur'anil Hakim dan muqsamun alaih itu adalah innaka laminal mursalin. Dan ini adalah satu objektif yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada orang musyrikin dan orang-orang yang mana masih lagi ada keraguan, masih lagi ada syak, dan juga nak memberikan penguat kepada orang-orang yang mana telah meyakini Nabi SAW adalah seorang rasul. Baik. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan beberapa penegasan. Kalau tadi kita sebut sebagai qasam, yang ini kita sebut penegasan ini dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Huruf-huruf yang menunjukkan penegasan. Jadi huruf yang menunjukkan penegasan pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dua. Bukan satu tetapi dua. Yang ini inna, ini menunjukkan kepada penegasan. Innaka laminat. Lam itu juga menunjukkan kepada penegasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibenarkan melalui sumpah terhadap Al-Quran yang hakim, melalui gaya bahasa. Kita sebut perkataan hakim itu antaranya gaya bahasa, dan digunakan pada ayat yang ketiga ini adalah penegasan innaka laminal mursalin. Ini benarnya Al-Quran itu dan apa yang disebutkan oleh Al-Quran juga itu benar. Dan Al-Quran membenarkan Nabi SAW sebagai Rasul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub yang kita sebut sebagai penegasan ataupun disebut sebagai taukid. Baik. Persoalan yang kedua, pada ayat ini yang mana saya sebutkan dulu 2 minggu yang lalu, ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ataupun menyebutkan Yasin, antara maknanya adalah ya insan, wahai manusia. Kerana pada ayat yang ketiga ini Allah kata innaka. Panggilan Allah kepada Nabi SAW, ya sayyidil bashar, wahai tuan kepada sekalian manusia. Sesungguhnya kamu, Nabi SAW. Persoalannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tujukan, kita sebut sebagai khitab itu kepada Nabi SAW. Sedangkan kita sebutkan surah Yasin ini adalah antara surah yang diturunkan pada tahun ke-10 kenabian. Maknanya Nabi SAW dah jadi Rasul selama lebih kurang 10 tahun. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tujukan kepada Nabi SAW, ya sayyidil bashar, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, innaka, sesungguhnya kamu. Sepatutnya, kalau kita ikut logik lah, patutnya katalah kepada orang musyrikin, inilah Nabi, inilah Rasul aku. Tapi Allah tujukan ayat itu kepada Nabi, bukan kepada orang musyrikin. Kenapa? Kerana yang pertama adalah sebagai salah satu pengiktirafan kepada Nabi SAW. Maka ketika mana Nabi SAW dituduh dengan pelbagai tuduhan bahawa Nabi ini gila, Nabi ahli sihir dan sebagainya, dan kita sebutkan 3 tahun yang terakhir Nabi SAW berada di Mekah adalah 3 tahun yang sangat mencabar pada diri Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan pengiktirafan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita mungkin seorang itu contohlah, kalau dia dapat gelaran contoh ketika mana dia selesai melaksanakan PhD, ini dapat gelaran doktor.
Jadi bila kita panggil dia, walaupun dia mungkin rakan kita, mungkin kawan kita, orang yang kita kenal, yang dengan panggilan doktor, maka dia salah satu bentuk pengiktirafan. Walillahil masalil a'la. Pengiktirafan yang lebih besar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengiktiraf kepada Nabi SAW bahawa Nabi adalah Rasul, dan memberikan motivasi. Kenapa motivasi? Kerana kita sebutkan bahawa surah Yasin ini diturunkan kepada Nabi SAW selepas daripada Nabi balik daripada Taif. Ini menunjukkan banyak rintangan yang telah Nabi SAW hadapi. Sebelum pergi ke Taif, dengan kematian Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Kemudian pergi ke Taif, dikenakan dengan pelbagai bentuk tentangan. Balik ke Mekah, lagi kuat lagi orang menentang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak meyakinkan kepada Nabi SAW, mengiktiraf dan memberikan motivasi. Kerana apa? Kerana bila kita melakukan kebaikan, sebagai contoh, bila datangnya orang yang menentang kebaikan yang kita buat, satu perkara yang perlu kita lakukan adalah mungkin kita muhasabah. Kita muhasabah, betul ke cara kita? Mungkin betul dari sudut apa yang kita nak sampaikan itu adalah benda yang betul, benda yang benar. Tetapi mungkin cara kita itu mungkin cara yang tak kena. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada Nabi bahawa Allah mengiktiraf kerja buat Nabi, dan Allah nak berikan motivasi kepada Nabi bahawa apa yang Nabi buat itu adalah benar. Sebab apa? Antara doa Nabi SAW yang saya sebutkan sebelum ni, ketika mana balik daripada Taif, Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillata hillati. Ketika mana penduduk Taif tak mau terima, Nabi SAW mengadu bahawa mungkin ada kekurangan aku dari sudut helah, ini dari sudut cara, uslub dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, membenarkan bahawa Nabi adalah Rasul dan memotivasikan Nabi untuk terus melaksanakan dakwah. Dan kalau kita tengok orang musyrikin ini, ketika mana dah hampir 10 tahun Al-Quran diturunkan kepada mereka, tapi mereka masih lagi berdegil untuk tidak menerima Al-Quran, menerima kebenaran, maka tak guna sebut terus kepada mereka. Ini ibarat kan, kalau dalam satu kelas, cikgu dalam satu kelas, ini ada murid-murid yang nakal, ada murid-murid yang baik. Ini kalau kita cakap, kalau cikgu tu cakap kat murid-murid yang nakal ni, dia tak dengar, dia tak mau dengar. Jadi cikgu tu buat apa? Cikgu tu cakap kepada murid-murid yang baik. Cakap sepatutnya kita berada dalam kelas ini ada adabnya macam mana. Sedangkan murid-murid yang baik ni mungkin dia dah beradab lah. Tapi cikgu tu bagi nasihat. Sebab apa? Sebab nasihat itu bukanlah asalnya kepada murid-murid yang baik, tapi sepatutnya ia ditujukan kepada murid-murid yang nakal. Ini kita nak sebutkan analogi. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Allah kata innaka laminal mursalin, mengiktiraf Nabi dan memberikan motivasi kepada Nabi SAW, tapi dalam masa yang sama nak sebut kepada orang musyrikin, kalau kamu tak mengiktiraf bahawa dia adalah Rasul, Nabi SAW adalah Rasul, maka tak perlu kepada pengiktirafan mereka. Cukuplah iktiraf itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini ada disebutkan nanti. Cerita tentang Ashabul Qaryah. Yang mana 3 orang Rasul, mereka kata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Yang ini Tuhan kami mengetahui bahawa kami adalah utusan kepada kamu, kepada kalian. Yang ini kalau kalian tak mau terima, kalian mendustakan kami, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengiktiraf kami. Dan perkara itu sudah cukup. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami tak perlukan pengiktirafan daripada kamu. Manusia, cukuplah pengiktirafan itu adalah qalu rabbuna ya'lam. Yang ini cukuplah pengiktirafan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka la min, perkataan min itu sendiri, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan min, yang mana kita sebutkan terjemahannya adalah sesungguhnya engkau Nabi SAW, wahai Muhammad, adalah salah seorang daripada. Min itu menunjukkan daripada. Menunjukkan kepada daripada. Perkataan daripada. Ini menunjukkan bahawa para anbiya ini adalah satu grup, satu kumpulan, yang mana risalah yang dibawa oleh mereka, dakwah yang dibawa oleh mereka adalah satu.
Sebab apa? Sebab mereka ini satu grup. Satu grup. Baik, nanti saya boleh sharekan slide insya-Allah. Mereka ini satu grup. Jadi apa yang dibawa oleh mereka, risalah dan juga dakwah yang dibawa oleh mereka itu adalah satu. Dan yang kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan min? Nak menunjukkan kepada Nabi SAW, selain nak memberikan pengiktirafan, kita sebut bahawa motivasi. Yang ini nak menyebutkan kepada Nabi SAW, Nabi tidak keseorangan di dalam menghadapi cabaran dakwah ini. Ini para rasul terdahulu membawa risalah yang sama dan mereka juga menghadapi tentangan yang hampir kurang sama. Ini begitulah Nabi SAW membawa risalah yang hampir sama ataupun yang sama dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, maka tentangan-tentangan itu juga datang tentangan-tentangan yang sama. Ibaratkan kalaulah kita sebagai contoh, kita menghadapi kesukaran. Kita Allah uji dengan kesukaran. Tapi kita tahu bahawa kita tak berseorangan ketika mana kita menghadapi kesusahan. Bahkan kita tahu ada orang yang menghadapi kesusahan lebih daripada kita. Maka walaupun kesukaran yang kita hadapi itu belum selesai, paling kurang kita dah rasa termotivasi. Contoh mungkin, kalau sebagai contoh, jadi mungkin kita terkesan dengan pandemik sekarang ni. Mungkin kita terkesan sedikit. Tapi bila kita tengok, ada juga kawan-kawan kita yang terkesan. Dan mungkin ada orang yang lebih terkesan daripada kita. Ini cabaran yang lebih besar daripada kita. Jadi sekurang-kurangnya kita rasa, oh, kita punya kesukaran ini, cabaran ini taklah sebesar orang lain. Itu pun dah memotivasikan kita. Walaupun kesukaran kita belum lagi diselesaikan. Jadi motivasi kepada Nabi SAW. Innaka laminal mursalin. Baik, kalau ada beberapa chat di sini, minta untuk kongsikan slide. InsyaAllah selepas ni, sebelum daripada kelas, saya akan beri kepada pihak ni lah, pihak TFD untuk slide tu insyaAllah. Innaka laminal mursalin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mursalin. Perkataan mursalin ini berbeza dengan perkataan rasul dalam Al-Quran. Mursal adalah perkataan yang menunjukkan daripada siapa diutuskan untuk menyampaikan risalah. Manakala perkataan rasul adalah maknanya kepada siapa diutuskan ataupun apa butiran risalah yang diutuskan. Okey, macam ni. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut mursalin, innaka laminal mursalin. Allah tak sebut innaka laminar rasul. Kerana mursal ini menunjukkan kepada daripada siapa Nabi SAW diutuskan. Yang ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan rasul dalam Al-Quran, yang ini Rasulullah ilaikum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi SAW rasul kepada kamu. Yang ini kepada siapa Nabi diutuskan. Ataupun apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Risalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan rasul. Ibaratnya macam ni. Seorang raja, ini ketika mana dia nak bertitah. Contoh kalau YDP Agong lah, nak bertitah. Maka yang menyampaikan, yang kita sebut sebagai mursal itu adalah apa daripada siapa risalah itu datang. Contohnya kalau Agung bertitah, maka yang akan menyampaikan ni adalah yang sebut jawatan dia Datuk Wijaya, yang kita sebut yang menyampaikan. Yang ni pemegang muhur lah, pemegang muhur daripada raja. Jadi pemegang muhur itu dia adalah mursal daripada raja. Dan juga dia adalah rasul dari sudut dia menyampaikan utusan apa yang disampaikan oleh raja. Maka Nabi SAW dalam ayat ini, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut innaka laminal mursalin, jadi menunjukkan bahawa Nabi itu adalah daripada siapa diutuskan. Maka kita berbalik kepada apa yang disumpahkan. Al-Quran ini bukanlah ciptaan Nabi SAW. Kerana Nabi SAW ini adalah mursal.
yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mana mengutuskan Nabi dan mendatangkan Al-Quran tersebut. Boleh faham ke? Ini makna ataupun perbezaan di antara mursal dengan rasul. Mudah cerita, mursal ini nak membincangkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mursal, Allah nak sebut tentang daripada siapa Nabi itu diutuskan. Ini daripada Allah. Yang menunjukkan bahawa membenarkan Nabi SAW, bukan Nabi yang mengaku diri sendiri Rasul. Nabi membawa Al-Quran, bukan Nabi yang tulis Al-Quran. Maka sangat sesuai pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala gunakan innaka laminal mursalin. Kerana perkataan Rasul itu Allah nak bincangkan dari sudut siapa yang diutuskan. Yang ini kepada siapa yang diutuskan. Yang ini kepada manusia, kepada kita. Rasulullah ilaikum. Yang ini Nabi adalah Rasul kepada kalian, kepada kamu. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ini diutuskan Nabi dengan bilhaq, dengan perkara-perkara ataupun dengan perkara yang hak. Jadi sangat sesuai perkataan mursal itu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-4 ni. Ayat yang ketiga. Baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan ataupun mungkin kalau ada yang tak jelas ke, mungkin boleh tulis pada chat. Saya akan ulang dan juga saya akan penjelaskan dengan lebih baiklah insya-Allah. Saya berusaha untuk menjelaskan yang lebih baik. Baik. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ala siratim mustaqim, yang tetap di atas jalan yang lurus. Ya, inilah yang dimaksudkan jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Baik. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ala siratim mustaqim? Kerana kalau kita tengok ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita tak kata ihdina ala siratal mustaqim. Kenapa pentingnya perkataan ala itu pada ayat yang keempat surah Yasin ini? Kerana ia menunjukkan kepada pengiktirafan. Sekali lagi menunjukkan kepada pengiktirafan, bukan sekadar Nabi ini diiktiraf sebagai Rasul, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi ini juga diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah yang dibawa oleh Nabi juga diiktiraf. Kerana ketika mana ihdina tu kita meminta permintaan. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak semestinya lagi kita diberikan. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita cuba melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai contohnya kalau tuan-tuan kita baca dalam surah Al-Baqarah. Ini ketika mana kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah, maka apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka jawapannya kepada kita, ambillah, peganglah kepada kitab yang tidak ada keraguan ini, yang akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan akhir pada ayat yang kelima Allah kata apa? Ulaika ala hudan. Ulaika ala. Ini perkataan ala itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa kita ketika mana kita nak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta jalan yang lurus. Kemudian Allah kata kamu nak jalan yang lurus, maka perlu ikut Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan ketika mana kamu mengikut Al-Quran, yang ini beriman dengan perkara yang ghaib, mendirikan solat, menunaikan zakat dan memberikan infak, beriman terhadap Al-Quran dan risalah, beriman terhadap hari akhirat, maka kemudian kamu diberikan pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi makna perkataan ala ini bukan sekadar di atas, tapi dia menunjukkan bahawa pengiktirafan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para anbiya. Ini iktiraf kerasulan para rasul dan juga mengiktiraf jalan yang mereka tempuhi ini adalah benar. Maka pentingnya perkataan ala itu sendiri. Kemudian perkataan sirat. Apa makna sirat? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim.
ala siratim mustaqim. Jadi makna sirat dari sudut bahasa adalah menelan sesuatu. Ibtala'a. Maaf, ada yang mengatakan bahawa slide tak keluar ke? Boleh nampak ke? Okey. Oh, minta maaf. Sebab saya minta maaf ya. Baik. Balik kepada perkataan sirat. Ini tadi yang saya berikan tadi. InsyaAllah saya akan kongsikan balik semula slide ni. Tuan-tuan boleh rujuk selepas ni insyaAllah. Baik, perkataan sirat. Jadi kalau dari sudut bahasanya, dia menunjuk makna menelan sesuatu. Ini ibtala'a. Kalau kita minum air, sebagai contoh kalau kita minum air kan. Ini kita menelan air itu, ini dia lalu di kerongkong kita ni. Ini kerongkong kita lalu lurus. Ini menelan sesuatu dalam keadaan yang lurus. Dia punya arah dia itu lurus. Jadi makna sirat ini sendiri adalah jalan yang lurus. Makna sirat itu sendiri adalah jalan yang lurus. Dan makna sirat ini juga menunjukkan bahawa satu destinasi yang kita nampak dengan jelas dan tujuannya. Nanti saya akan sebutkan dengan lebih lanjut. Kemudian makna mustaqim. Ini kalau kita bahagi makna sirat dan juga makna mustaqim. Dan dia juga ada makna gabungan. Siratul mustaqim. Makna mustaqim. Kalau kita katakan bahawa sirat ini telah pun menunjukkan makna jalan yang lurus, maka kenapa perlu ada mustaqim? Mengapa perlu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan siratul mustaqim? Sedangkan sirat itu sendiri menunjukkan makna yang lurus, jalan yang lurus. Kerana mustaqim ini menentukan yakni ke mana penghujung kepada jalan tersebut. Ini lurus tu lurus ke mana? Dan apa keadaannya? Baik, istiqamah mustaqim ini berasal daripada perkataan qama. Berasal daripada perkataan qama. Apa makna qama? Qama ni maksudnya berdiri. Berdiri. Kalau contoh saya sedang duduk, tuan-tuan nampak saya sedang duduk di atas kerusi. Kalau saya bangun berdiri, saya bangun berdiri, ini perhatikan arah daripada duduk kemudian berdiri. So arah kita bergerak ke mana? Daripada bawah ke atas. Daripada bawah ke atas kan? Daripada duduk kemudian kita berdiri. Maksudnya arahnya itu adalah bergerak daripada bawah ke atas. Jadi menunjukkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut siratul mustaqim, yang katakan sirat itu satu jalan yang lurus. Jalan yang lurus ke mana? Jalan yang lurus ke atas. Ke atas mana? Jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang lurus kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada atas. Inilah Al-Quranul Karim. Dan juga bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mustaqim, yang mana asal perkataannya itu adalah qama, yang menunjukkan keadaan berdiri. Ini keadaan berdiri ni dia mempunyai dua makna. Yang pertama, ketika mana kita nak mendirikan sesuatu. Ini hikmah sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Wa aqimus solah. Mendirikan solat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mendirikan solat? Yang pertama, untuk kita melaksanakan solat, maka kita mempunyai tahapan-tahapannya. Ini contoh kita nak mendirikan satu bangunan. Yang bangunan bila dia dah siap, maka dia menunjukkan kesempurnaan. Untuk kita mendirikan bangunan tu, kita nak letak foundation, nak letakkan besi-besi terlebih dahulu, baru kita bina batu batanya, tiang-tiang, dan kemudian barulah last sekali sampai bina bumbung. Yang ni dia perlu tahapan-tahapan. Bila dah siap mendirikan bangunan itu, dah sempurna, maka kita katakan itu adalah bangunan yang sempurna. Maka ketika mana Allah kata wa aqimus solah, ia menunjukkan bahawa
kita nak mendirikan solat itu dia ada tahap-tahap. Bukan ketika mana laksanakan sahaja sebelum solat. Kan? Ini dari sudut kita berwuduk. Sebelum solat, dari sudut kita usaha untuk khusyuk dalam solat. Kan? Sebelum solat, dari sudut kita mendengar azan. Kan? Sebelum solat. Ini banyak perkara-perkara yang kita perlu laksanakan sebelum bersolat. Dia ada tahapan-tahapan. Dan ketika mana tahapan-tahapan itu dijaga, maka ketika itu datanglah kepada kita satu solat yang sempurna. Baik, apa kaitan dengan apa yang kita bincangkan ini? Ya, ini satu analogi yang menarik yang saya ambil daripada Prof. Hamka dalam tafsir beliau. Dia menyebutkan kalau kita nak faham Siratul Mustaqim ini, kita ibaratkan kita berada di satu kawasan yang landai. Kawasan yang rendah, yang landai, yang rendah, dan kita melihat kepada puncak bukit. Contoh kita berdiri di kawasan yang rendah, kita melihat puncak bukit. Apa yang kita nampak pada mata kasar kita adalah arah ataupun jalan yang lurus ke atas puncak. Betul? Kalau kita buang semua mungkin hutan-hutan yang ada di sekeliling kita mata kita ni tengok puncak bukitnya. Maka arah mata kita melihat itu adalah arah yang lurus ke atas. Kita nampak satu benda yang tinggi, arah yang lurus ke atas. Jadi, arah yang lurus ke atas itu berada dalam minda kita. Tapi hakikatnya, ketika mana kita melalui jalan-jalan untuk kita sampai ke atas bukit itu, kita akan melalui selekoh-selekoh. Kita akan melalui jalan yang orang kata apa? Kiri kanan. Barulah kita sampai kepada puncak bukit tersebut. Maka inilah kefahaman Siratul Mustaqim, kata Hamka. Dia kata ketika mana kita melihat dari bawah itu, melihat kepada ketinggian ataupun puncak bukit itu adalah sirat. Yang ini kita nampak jalan yang lurus. Dan mustaqim itu adalah ketika mana kita nak melalui jalan-jalan untuk sampai ke puncak bukit itu, kita istiqamah. Walaupun kadang-kadang kita bengkang-bengkok dalam kehidupan kita. Kenapa? Jalan itu daripada bawah kita dah nampak jelas. Ada dalam kepala kita, dalam minda kita, pengetahuan kita, kepercayaan dan keyakinan kita ini adalah jalan yang lurus. Maka kita berada mustaqim. Jalan yang lurus tinggi ke atas. Jalan yang lurus dengan istiqamah kita nak menuju kepada kesempurnaan tersebut. Walaupun mungkin kita akan belok dengan pelbagai belok, kiri kanan. Tapi bila kita dah ada mindset, kita dah ada kepercayaan, keyakinan daripada bawah lagi sebelum kita naik, bahawa kita dah nampak dah puncaknya itu, maka kita tetap beristiqamah di atas jalan tersebut. So makna Siratul Mustaqim ini bukan sekadar makna jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus ke atas dan juga jalan yang lurus kepada satu tahapan ke satu tahapan dengan cara yang istiqamah. Maka sebab itu makna Siratul Mustaqim ini ketika mana ia digabungkan, ada ulama menyatakan bahawa maknanya itu adalah Islam. Kerana Islam itu satu benda yang jelas. Yang ini kita ada step-step. Ketika mana seorang yang mana baru masuk Islam, dia ada step-step. Dia ada ajaran-ajaran yang perlu kita istiqamah melakukan dengan. Dan ajaran yang tersebut tak lain dan tak bukan datangnya daripada Al-Quran itu sendiri. So makna Siratul Mustaqim yang kita sebut ihdinas siratal mustaqim dengan adanya alif lam, as-sirat dan al-mustaqim itu menunjukkan kepada Islam dan juga kepada Al-Quran. Sebab apa? Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan alif lam dalam surah Al-Fatihah, alif lam ini menunjukkan kepada ma'rifah. Ma'rifah ni kalau dalam bahasa Melayu kita sebut kata nama khas. Kata nama khas ini bila kita sebutkan kata nama khas, maknanya dia terikat. Contoh kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus solah, dan mendirikan solat. As-salah itu dengan adanya alif lam, as-salah. Yang mana perkataan solah ini bukan sekadar membawa maksud pelaksanaan solat yang kita faham, solat fardu. Solah ini juga boleh membawa maksud kita berdoa.
Solah ini juga boleh maksud kita berzikir, macam kita sebut salawat. Tapi ketika mana ada alif lam, aqimus salah dengan ada alif lam sad lam alif ta, ini menunjukkan as-salah itu merujukkan kepada yang khusus, spesifik, iaitulah solat yang kita laksanakan setiap hari 5 kali sehari tersebut. Maka ketika mana satu yang spesifik, as-salah, dia merujukkan kepada perkara yang terikat. Contoh kita katakan pelajar yang masuk ke universiti. Universiti yang dekat dengan kita ni adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. So pelajar yang mana khusus Universiti UKM, maka dia terikat dengan peraturan-peraturan universiti. Ini pelajar yang khusus, maka dia akan terikat dengan peraturan-peraturan universiti. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Siratal Mustaqim dalam surah Al-Fatihah dengan adanya alif lam, maka di situ kita tahu ia adalah makna yang terikat. Makna yang terikat itu kata para ulama maknanya adalah Islam ataupun Al-Quran. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ala siratim mustaqim. Tidak ada alif lam. Yang mana bila tidak ada alif lam, dia menunjukkan kepada yang satu yang kita sebut sebagai nakirah. Ya, ini dia menunjukkan kepada kata nama umum dalam bahasa Melayu, kata nama umum, am. Bila kata nama am, maka dia tidak terikat hanya kepada Islam dan Al-Quran. Sebab itu Ibn Ashur, salah seorang ulama tafsir, dia menyebutkan ala siratin mustaqim ini juga bukan sekadar Nabi SAW itu benar berada di atas jalan Islam dan jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, tapi ia juga menunjukkan kepada benarnya akhlak Nabi SAW. Kerana akhlak itu adalah yang lahir daripada Islam dan juga Al-Quran. So apa signifikannya? Kenapa tidak ada alif lam? Ya, ini ayat ini kalau kita tengok nanti dia akan berkait dengan ayat-ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada orang musyrikin, ketika mana kamu tak meyakini bahawa apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, Islam, agama Islam, kamu tak meyakini Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, tetapi kamu tidak dapat menafikan bahawa akhlak Nabi SAW sendiri telah menunjukkan Nabi berada di atas jalan yang lurus. Asal perkataan as-siratal mustaqim dengan ada alif lam ini dia menunjukkan kepada Islam dan juga Al-Quran. Tapi dalam surah Yasin Allah tak sebutkan dengan alif lam, ini menunjukkan maknanya lebih umum. Bukan sekadar Islam dan Al-Quran, kata para ulama, dia juga menunjukkan kepada akhlak Nabi SAW. Yang ini yang lahir daripada Islam dan Al-Quran. Maka Allah nak sebutkan kepada orang yang mengingkari risalah Nabi dan mengingkari Al-Quran, kalau kamu tak meyakini Al-Quran yang Allah sumpah dengannya, kalau kamu tak meyakini Nabi SAW yang membawa risalah Islam, tetapi kamu tidak boleh menafikan bahawa akhlak Nabi SAW itu adalah ala siratul mustaqim. Sebab itu kamu mengatakan bahawa kepada Nabi, beliau baginda adalah Al-Amin. Kamu meyakini Nabi SAW dan kamu tahu bahawa Nabi SAW berada di atas jalan yang benar. Kalau tak Islam, kamu tak meyakini Islam, tak meyakini Al-Quran, tapi kamu tak dapat nafikan bahawa akhlak Nabi SAW itu adalah akhlak orang yang benar. Ini menunjukkan bahawa mereka tak ada hujah untuk mereka menolak kebenaran. Baik. Kemudian, ayat yang terakhir. Sebelum tu. Ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ini kita sebut sebagai lataif. Ini perbezaan perkataan yang mana terjemahannya sama. Ini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang perkataan yang membawa maksud jalan ini ada sekurang-kurangnya 2. Ini perkataan sirat dan juga perkataan sabil. Ini perkataan sirat dalam Al-Quran semuanya dalam bentuk positif. Tidak ada dalam bentuk negatif. Adapun perkataan sabil ada juga yang membawa maksud negatif. Sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina kerana ia adalah satu perkara yang mungkar dan buruk dan juga jalan yang tak elok, jalan yang buruk. Wa sa'a sabila.
perkataan sabil itu digunakan dengan perkataan ataupun maksud yang negatif. Adapun sirat ini tak pernah ada sirat yang mana membawa maksud negatif. Yang kedua, perkataan sirat tidak ada dalam bentuk jamak. Ini tak ada dalam bentuk plural. Dia hanya singular. Perkataan sirat ini adalah singular. Tapi perkataan sabil Allah datangkan dalam bentuk jamak ataupun plural. Contohnya dia menjadi subul dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Kalau kita tengok, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ini perkataan subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdi ila sirat. Ini tak dijamakkan, siratul mustaqim. So kalau dalam ayat ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala membezakan perkataan sabil dan juga perkataan sirat. So mesti ada sebab dia. Baik. So apa perbezaan dia? Tadi kita dah sebutkan antaranya perbezaan sirat ini positif semua, sabil ni ada juga negatif. Sirat ini tak datang dalam bentuk plural, sabil datang dalam bentuk plural. Sirat adalah jalan lurus yang besar dan luas, manakala sabil adalah jalan lurus kecil di atas sirat. Baik. Analogi ni. Ini kita mudah faham dengan analogi. Kalau kita berada di atas highway, highway yang besar itu, highway plus katakan, highway yang besar itulah yang dimaknakan dengan sirat. Kerana dia satu highway. Tetapi lane ataupun kita katakan lorong-lorong di atas highway itu, kita ada lorong kanan, ada lorong tengah, ada lorong kiri. Lorong-lorong kanan, tengah dan kiri itulah yang disebutkan sebagai sabil. Lorong kecil di atas sirat. Jadi maknanya di sini, jalan kebenaran nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu dan luas, tetapi mempunyai banyak lorong-lorong kebaikan. Maka sebab itu kita tak boleh nafikan kebaikan yang orang lain buat. Ada orang yang mana kebaikan yang dia buat dia banyak baca Quran. Ada orang yang mana kebaikan yang dia buat banyak sedekah. Ada orang yang mana banyak bantu orang lain, kerja-kerja NGO dan sebagainya. Yang mana setiap daripada lorong-lorong kebaikan yang kita sebut sebagai fi sabilillah ini, semuanya berada di atas sirat yang sama. Sirat iaitu jalan yang benar, jalan yang luas di atas jalan kebaikan yang sama. Jadi bila kita faham ni, kita tak menafikan kebaikan yang orang lain buat. Kita tak memperkecilkan kebaikan-kebaikan yang orang lain buat. Kerana apa? Kita berada di atas satu landasan. Semuanya berada di atas siratal mustaqim. Tapi kita kena jaga-jaga. Kadang-kadang lorong-lorong yang kita ikuti itu, sabil itu mungkin membawa kepada kita kepada perkara-perkara yang negatif. Sirat tak pernah membawa kita pada jalan yang negatif. Jalannya lurus. Tapi lorong yang kita ikut itu mungkin akan menyebabkan kita tergelincir. Maka kita kena perhatikan. Dan juga kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sangat precise. Ini menunjukkan dalam makna perkataan hakim itu sebenarnya. Ini setiap manusia diberikan kekuatan melalui lorong-lorong tertentu. Begitu juga ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kita nak mengajak manusia buat kebaikan. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini kita mengajak manusia ini kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah. Allah menggunakan perkataan sabil yang kita sebut tadi sebagai lorong. Ada orang yang mana dia macam lorong kanan, laju. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Ini Nabi SAW sebut sekali dia terus beriman. Ada orang yang pertengahan, mungkin sebagaimana Umar Al-Khattab. Ini selepas daripada lebih kurang 5 tahun Nabi SAW berdakwah, baru dia masuk Islam. Ada orang yang mungkin di lane kiri. Ini lane lori, lorong lori. Yang mana lambat, macam Abu Sufyan, yang mana dia beriman selepas daripada Fathul Mekah. Tetapi dengan cara hikmah ni kita tahu bagaimana kita nak menyampaikan kepada madu'un kita, kepada orang yang mana mendengar ucapan kita. Maka itulah disebut sebagai hikmah. Jadi sangat precise Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sirat dan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan sabil yang menunjukkan kepada Al-Quranil Hakim. Al-Quran itu yang mempunyai kebijaksanaan yang kita sebutkan, antaranya tadi adalah ketepatan dari sudut uslub, ketepatan dari sudut pemilihan perkataan pada sesuatu ayat. Baik, ayat yang terakhir pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Tanzilal Azizir Rahim. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan
Al-Quran, tanzil ini menurunkan, ini Al-Quran ini diturunkan oleh Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Baik. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tanzil, ini yang mana berasal daripada perkataan anzala. Dalam Al-Quran ada dua perkataan yang menunjukkan kepada penurunan. Anzala dan juga nazala. Anzala ni sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzala. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dengan adanya alif. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut anzala, ia merujuk kepada penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit bumi. Ini mungkin tuan-tuan pernah dengar tentang penurunan Al-Quran kepada Nabi SAW. Yang ini dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, Al-Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit bumi. Kemudian daripada langit bumi diturunkan kepada secara sekaligus. Kemudian diturunkan daripada langit bumi ke pada Nabi SAW secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi ketika mana Allah kata anzala, itu menunjukkan bahawa penurunan daripada satu tempat yang tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada langit bumi. Baik. Bila sesuatu yang tinggi turun, yang mana dalam ucapan ataupun dalam Al-Quran, kita bayangkan macam ni. Kalau kita berada di tempat yang tinggi, tingkat contohlah, tingkat kita berada tingkat 88 dengan tingkat 3. Contoh kita lepaskan duit shilling. Jadi tekanan kepada duit shilling itu ketika mana ia jatuh ke tanah tak sama ketika mana kita berada di tingkat 3 dan juga tingkat 88. Dia berbeza. Sebab semakin tinggi, semakin kuat daya tekanan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut anzala, yang ini menunjukkan bahawa ia datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melangkaui langit yang ketujuh. Melangkaui Sidratul Muntaha. Yang ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menunjukkan bahawa tekanan yang ada pada Al-Quran ini yang menunjukkan bahawa ia satu ucapan yang sangat berat. Sebab itu Allah kata kepada Nabi SAW, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepada kamu satu ucapan yang sangat berat. Dan dalam hadis Nabi SAW, ketika mana turunnya suratul Ma'idah, Nabi berada di atas unta. Nabi rasa beratnya ucapan itu hinggakan unta itu terduduk. Ada riwayat yang mengatakan hinggakan Nabi SAW turun daripada unta, takut kaki unta itu patah. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini dari sudut fizikalnya itu pun berat, wahyu, dan dari sudut pengamalannya itu berat. Tetapi walaupun ia satu yang berat, bukan bermakna ia tidak dapat dipikul. Kerana nak memikul Al-Quran ni sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi Yahya. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab ni dengan bersungguh, dengan benar-benar yakin. Walaupun Al-Quran ni disebutkan dari sudut beratnya ucapan dan apa yang ada dalam Al-Quran, Allah tetap mengatakan zalikal kitabul la raiba fih. Yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu makna raiba fih ini tidak ada keraguan, bukan sekadar tidak ada keraguan dari sudut isinya, tapi tidak ada keraguan dari sudut kita nak membaca, tidak ada keraguan dari sudut kita nak faham, tidak ada keraguan dari sudut kita nak mengamalkan, tidak ada keraguan dari sudut kita nak menyampaikan. Walaupun dia berat, tapi apa yang penting adalah khuzil kitaba biquwwah. Ambil Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini dengan bersungguh dan juga dengan yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Aziz Ar-Rahim saya sebut secara ringkas sebab kita dah 12.30 dan saya akan ulang pada minggu yang akan datang. Makna Al-Aziz ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang berautoriti. Al-Aziz. Al-Aziz dia berkaitan dengan wal Quranil Hakim. Tengok perkataan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal Quranil Hakim, antara maknanya keterikatan.
So Al-Aziz ini dia terikat dengan ayat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz menurunkan kitab yang berautoriti, yang mengandungi keadilan. Tadi kita sebut Al-Hakim, yang mengandungi keadilan, kitab yang berautoriti, yang nak menentukan hukum hakam dalam kehidupan manusia. Itu Al-Aziz. Tapi dalam masa yang sama Allah Ar-Rahim, dengan Allah mengutuskan Nabi SAW, innaka laminal mursalin. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Allah dengan sifat autoritinya menurunkan kitab yang berautoriti. Allah dengan sifat Ar-Rahimnya mengutuskan Nabi SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam. Itu perkaitan antara Aziz dan Ar-Rahim dengan ayat kedua dan ayat ketiga. Dan Aziz Ar-Rahim juga boleh berkaitan dengan ayat yang keempat. Ala siratin mustaqim. Yakni Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai autoriti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghukum mereka yang menyimpang daripada siratul mustaqim. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat mengasihi bagi orang yang ala siratul mustaqim, yakni berusaha untuk berada istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadi kita tengok bahawa Al-Quran ini, saya sebutkan di mukadimah tadi, tentang makna Al-Hakim itu menunjukkan keterikatan, menunjukkan kepada ketepatan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat-ayat, antaranya ayat yang kelima. Dan insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, yang mana ia juga ada berkaitan, ayat yang kelima ini ada berkaitan dengan ayat-ayat yang seterusnya. Jadi insya-Allah mungkin sekadar itu perkongsian pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membantu pada diri saya sendiri. Saya tengok mungkin tak ada soalan daripada tuan-tuan dan puan di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan yang berada sampai di akhir perkongsian kita. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang itu pada diri saya sendiri. Qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.